Maimunah. Mudah-mudahan tangisan Puan Maimunah akan bertukar menjadi tangisan kegembiraan. Yang paling penting, Puan Maimunah baca itu bukan untuk sembuh penyakit. Yang pertama, untuk mendapat keredaan Allah. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit Puan Maimunah. Tahniah saya ucapkan di atas Puan Maimunah yang sudi bertanya kita pada pagi ini, pembuka tirai kita pada pagi ini dengan tangisan luahan daripada hati seorang yang sakit misteri. Kita akan bertemu lagi selepas ini, insya-Allah, dalam ayat-ayat yang kita akan kemukakan nanti. Mudah-mudahan ianya menjadi penawar yang hebat dalam kehidupan kita. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan ini. Kita akan terima email-email yang kita terima pada pagi ini. Nampaknya tidak kurang hebatnya soalan-soalan dikemukakan kepada saya pada pagi ini. Soalan yang pertama datangnya daripada Nordin Saleh. Nordin Saleh bertanya saya, Assalamualaikum Ustaz. Ibu mertua saya mengalami sakit kaki dan lutut dan susah hendak berjalan. Ayat apa yang harus diamalkan? Sekian, wassalam. Ringkas soalannya dan padat jawapannya, insya-Allah. Yang mana kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita mengalami masalah urat saraf. Yang pertama sekali, saya rasa ibu mertua Encik Norden ni seorang yang suka pergi masjid. Sebab apa? Mengikut kajian saya, fail saya di klinik bertimbun-timbun, saya dapati orang yang suka ke masjid, penyakit yang sentiasa dialami oleh orang yang suka pergi masjid, kaki masjid ini, ialah sakit lutut. Jin pegang lutut orang yang suka pergi masjid sebab dia nak pegang supaya orang tu tak pergi masjid. Saya mengajar di surau, masjid-masjid sekitar KL ni, masa saya duduk mengajar macam ni, saya tengok macam-macam jemaah duduk. Ada yang berlunjuk, ada yang bersela, ada yang letak kaki tepi tiang, ada yang duduk mengurut dalam masjid, lutut. Sebab apa sakit? Lutut orang yang suka pergi masjid. Tapi kalau pergi karaoke, tuan-tuan, sihat. Umur 70 lagi, boleh dancing lagi. Kalau pergi ke tempat-tempat yang tidak memberi pahala kepada kita, sihat lutut dia. Apapun perbincangan kita, saya nak fokus kepada ubat. Kepada ibu mertua Encik Nordin dan kepada sesiapa saja di luar sana yang mengalami sakit lutut, susah hendak berjalan, sakit tumit, bangun pagi tumit sakit, bangun pagi betis sakit, pinggang sakit. Sebenarnya tuan-tuan, penawar ada di sekitar rumah tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa setiap rumah ada daun ni. Yang mana pokok ini mempunyai lendir yang menyamai, boleh dikatakan sifatnya menyamai lendir di dalam lutut kita. Gris. Pokok apa tuan-tuan? Pokok aloe vera. Makcik tua kat kampung apa dia aloe vera? Jangan cakap orang putih Ustaz, pokok lidah buaya. Lidah buaya itu, dalam pokok lidah buaya itu, ada sejenis cecair yang menyamai lendir dalam lutut manusia. Ambil lendir tersebut, ambil pokok aloe vera tersebut, kupas kulitnya, letak di dalam pinggan, baca ayat ini. Baca ayat ini yang pertama sekali, baca Fatihah dan ayat kursi. Itu memang hebat. Yang kedua, kita baca surah Al-Mu'minun ayat 11 hingga 14. Al-Mu'minun 11 hingga 14, dan kita baca surah Al-Baqarah ayat 22. Yang bermula dengan allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Bermula ayat itu sampai habis, dan kita mulakan dengan surah Al-Mu'minun ayat 11 hingga 14. Bermula dengan walaqad khalaqnal insana min salsalin min tin. Bermula dengan ayat itu. Selamat mencuba. Mudah-mudahan penonton yang mempunyai sakit lutut, sakit lengan, sakit sendi-sendi, apatah lagi yang dikatakan gout, autisma dan sebagainya, boleh menggunakan ayat-ayat ini. Kita tengok soalan yang kedua kita pada pagi ini. Saya menghadapi satu kemusykilan yang mana 4 orang adik-beradik saya telah mendirikan rumah tangga namun masih tidak dikurniakan zuriat sehingga sekarang. Ini masalah nak dapat anak lah ni. Jadi dia tanya saya, bagaimana Ustaz cara untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama sekali, untuk mendapatkan anak. Untuk mendapatkan anak, kita kena ikhtiar lah. Kita kena ikhtiar untuk mendapatkan anak.
Yang pastinya kalau kita dah ikhtiar, tak dapat juga anak. Kahwin dah berpuluh-puluh tahun, tak dapat juga anak. Maka kita kena ingat, itu merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena ikhtiar. Pergilah klinik moden, hospital, cek apa yang berlaku. Buatlah kaedah-kaedah terkini. Kalau tak berjaya juga, datanglah kepada perubatan Islam. InsyaAllah, orang yang tidak mendapatkan anak ini, saya rasa dah beberapa kali saya ulang, yang mana madu adalah satu makhluk yang begitu hebat. Gunakan madu asli. Gunakan madu asli, baca dalam madu tersebut. Bersama telur ayam kampung. Ustaz, telur ayam bandar tak boleh ke? Telur ayam kampung. Ambil telur ayam kampung, 14 biji seorang, lelaki 14, perempuan 14. Buat separuh masak, buat separuh masak, ambil madu tadi satu sudu, buh dalam gelas, minum 1 biji 1 hari, makan telur tadi selang 1 hari. Dengan membaca ayat-ayat ini. Sebelum rebus telur, sebelum makan, baca ayat ini tuan-tuan dan perempuan. Pertama sekali surah An-Nahl ayat 69. Yang mana Tuhan menyatakan keluar cecair daripada perut sejenis serangga lebah yang dinamakan madu. Di dalamnya penyembuh bagi penyakit manusia. Penyembuh dalam kita konteks yang tak dapat anak ini adalah penyakit dalaman. Mungkin rahim kita problem. Mudah-mudahan dengan makan madu itu kita boleh mengandung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kita baca surah At-Tin. Sebab dalam surah At-Tin itu ada satu ayat yang Tuhan sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik makhluk. Dan kita tengok juga, kita akhiri jampi kita itu dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat 7 kali. Kita cuba tuan-tuan dan perempuan. Itu salah satu jalan ikhtiar. Salah satu jalan ikhtiar yang mana ikhtiar ini penting dalam kehidupan kita. Kita tengok pula soalan yang seterusnya pada pagi ini. Yang mana saya faham soalan ini berkisar sekitar resdung. Soalannya panjang tapi fokusnya adalah resdung. Bagaimana cara untuk mengubati resdung itu tadi? Dah lama dia menghadapi resdung ni. Kalau kita tengok dalam soalan dia ini, dah bertahun-tahun, hampir 2 tahun dah. Mula-mula nampak nak pulih dan kembali sakit balik. Jadi hal ini menjejaskan penampilan saya selaku guru sekolah. Sebagai seorang cikgu, kita mengajar kena fokus. Jangan sambil mengajar duk bersing. Bersing. Berpuluh-puluh kali murid pun boring. Lekat nama cikgu bersin. Sebab apa? Resdung. So kita kena ubati resdung itu. Cara untuk merubati resdung, kita kena ingat satu air yang begitu hebat. Satu air yang begitu hebat yang ada di negara kita pada hari ini, iaitulah air kolah masjid. Sekarang ni susah nak cari kolah. Rupa-rupanya kolah ni satu air yang diterapi dengan azan. Kolah ni diterapi dengan doa-doa orang selepas ambil wuduk. Ambil air kolah tuan-tuan, bukan saya suruh minum. Air kolah tadi disedut masuk ke dalam hidung. Macam sunat kita nak ambil wuduk, kita sedut masuk air sedikit, buang balik. Itu antibiotik yang paling hebat untuk resdung. Ayat mana nak baca Ustaz? Air kolah saya boleh cari, ayat saya tak tahu. Ni ayat-ayat ini, yang pertama sekali Al-Fatihah. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga surah Al-Fussilat. Ayat 44. Al-Fussilat ayat 44, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Air tadi disedut dan dibasuh muka dengan air tadi. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan temui kesembuhan di sana. Kerana air kolah ini adalah air yang begitu hebat dalam perubatan Islam. Soalan kita yang seterusnya pada pagi ini, Assalamualaikum Ustaz, saya telah mengalami kerosakan tulang belakang akibat daripada kanser. Jadi, pembedahan tulang belakang telah dibuat dengan menggantikan beberapa batang besi kecil di tulang belakang. Di samping itu,
Berbagai rawatan dilakukan di hospital. Jadi bagaimana caranya untuk ayat-ayat untuk kesembuhan urat saraf dan kanser ini, Ustaz? Okey, urat saraf dan kanser. Apabila kita tengok tentang urat saraf ini, yang tentunya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut urat saraf manusia ini, dalam kejadian manusia itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya secara detail, secara terperinci di dalam surah Al-Mu'minun. Ayat itu wajib kita baca untuk mengelakkan kesakitan urat saraf kita, untuk mengelakkan kanser yang kita hadapi. Yang pertama sekali, sebagaimana saya sebut, surah Al-Mu'minun ayat 11 hingga 14. Kita berbalik pula dalam surah At-Tin. Ayat, tak silap saya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat keberapa? Cuba cari. Dan surah Al-Isra ayat 70, bagaimana Tuhan mengangkat kejadian Adam AS sehingga kejadian lain itu tidak boleh menandingi kejadian manusia dari segi kehebatannya itu. Al-Isra 70 yang bermula dengan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nak buat macam mana? Sentiasa amal setiap kali lepas sembahyang, ataupun baca pada minyak, kita sapu pada badan yang sakit itu. Cuba tuan-tuan dan perempuan, kerana orang yang rajin mencuba adalah orang yang berjaya dalam kehidupannya. Dan seterusnya soalan yang kita terima pada pagi ini, kurang darah daripada Salmi Ismail, yang menyebut kepada saya, Ustaz dapat menjawab soalan ini. Yang pertama, Ustaz, saya ingin bertanya tentang penyakit saya ini. Saya kelihatan pucat. Bila saya pergi mendapat rawatan dari pakar perubatan doktor, katanya saya kurang darah, atau dalam artikel lain, darah saya kurang sel darah merah, ataupun dipanggil anemia.